Pada suatu hari itu, aku sedang bermain-main di hadapan ruangan tamu dan ibu sedang duduk di atas sofa sambil menonton televisyen. Oleh kerana kebosanan, aku tak tahu nak buat apa. Aku memanggil ibu dengan bahasa yang tidak berapa enak. Masa tu, aku masih kecil, jadi aku tak berapa ingat apa yang aku kata. Tapi, aku sangat pasti aku cakap sesuatu yang tidak bagus. Dengan tiba-tiba, aku perasan ada sesuatu yang tidak kena. Raut wajah ibu berubah seolah-olah seperti orang lain dan bukan datang dari ibu. Tubuh ibu menegak dan tidak bergerak. Aku bertanya, "Bu, apa yang tak kena?" Dan dia membalas, "Aku bagi kau 5 saat untuk lari. Kau dah buat aku sangat-sangat marah." Aku terkejut dan membalas, "Hah? Apa?" Aku boleh mendengar dia mula mengira secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Tiba-tiba, dia berkata, "Aku kata lari!" Aku dengan segera lari ke tingkat atas sambil menangis, cuba untuk selamatkan diri. Dan kemudian, dia mengekori aku dari belakang. Dengan sangat laju, aku tidak dapat lupakan wajahnya yang sangat menakutkan. Aku berjaya masuk ke dalam bilik air dan mengunci pintu. Dia menutup pintu dengan sangat kuat seperti orang gila. Aku tidak pernah seumur hidup aku ketakutan seperti ini. Aku menangis di dalam bilik dan mahukan ibu untuk berhenti, tetapi aku tidak berani untuk bersuara. Kerana tiada pilihan, aku duduk di dalam tandas hampir 4 jam lamanya, sehinggalah dia berhenti mengetuk pintu. Pada waktu petang, ayah aku pulang dari tempat bekerja dan aku segera mengambil peluang untuk keluar bersama dari bilik tersebut. Ibu aku buat seperti tiada apa yang berlaku sehingga ke hari ini dan aku tidak pasti apa yang terjadi. Atau, adakah ini hanyalah mimpi? Dijadikan cerita, pada suatu hari, aku mengunjungi ke apartmen dan aku sedang menunggu di depan lift. Lift itu mengambil sedikit masa sebelum aku boleh menggunakan ia. Ini mungkin kerana terdapat ramai yang menggunakan lift pada masa tersebut. Sementara aku sedang menunggu, terdapat seorang lelaki datang dari arah kiri dan berdiri di sebelah aku, menunggu untuk menggunakan lift tersebut. Bukan untuk mengata, tetapi ada sesuatu tentang lelaki ini yang tidak kena. Aku tidak tahu kenapa, tetapi apabila aku mengintai untuk melihat dia, aku boleh merasakan ada sesuatu yang membuatkan aku tidak senang, walaupun dia kelihatan seperti orang biasa sahaja. Lelaki itu kelihatan seperti berusia sekitar 30 hingga 40 tahun, memakai jaket warna coklat dan tangannya berada di dalam poket. Walaupun badannya menghadap ke hadapan lift, aku boleh merasakan dia sedang memerhatikan aku. Aku hanyalah seorang perempuan yang berusia 13 tahun dan pada masa itu ditambah pula hanya kami berdua sahaja yang berada di aras ini. Naluri aku pada masa itu mengatakan kepada aku supaya jangan masuk ke dalam lift bersama lelaki itu. Jadi, aku membuat keputusan untuk menggunakan tangga. Mungkin juga keputusan yang sangat bodoh dan memenatkan, tetapi aku percaya pada naluri sendiri. Aku berjalan dan menuju ke arah pintu tangga dan berjalan seperti biasa supaya tidak menampakkan diri aku cemas. Aku masuk ke dalam dan selepas menutup pintu tangga, beberapa saat selepas itu, aku segera berlari secepat mungkin ke arah tangga. Aku berlari dengan sangat laju semasa menaiki tangga. Pada waktu lapang, aku selalu berlari dan berjoging. Jadi, menaiki tangga secepat ini tidak memberikan apa-apa masalah kepada aku. Setelah setengah jalan, aku menaiki tangga. Aku berhenti seketika dan aku terdengar pintu bawah tangga seperti dibuka oleh seseorang. Aku juga terdengar seperti ada seseorang yang berlari menaiki tangga dengan sangat pantas. Aku mengintai ke arah bawah dan sangat terkejut dengan apa yang aku lihat. Rupa-rupanya, dia adalah lelaki yang berdiri di sebelah aku tadi. Dia melihat ke arah aku
dengan satu senyuman yang sangat menakutkan. Aku bergegas lari dengan lebih pantas dari sebelum ini. Semasa aku tengah berlari, dengan tiba-tiba kaki aku tersangkut dan aku terjatuh. Aku tidak tahu apa yang berlaku. Aku melihat ke arah belakang. Rupa-rupanya lelaki itu berjaya menangkap kaki aku. Aku cuba melepaskan diri, tetapi dia enggan melepaskan tangannya. Aku memberikan beberapa sebakan kepada mukanya dan akhirnya dia terpaksa mengalah. Aku berjaya sampai ke tempat keluar, ke aras di mana kawan rapat aku tinggal. Aku sampai ke depan pintu rumah kawan aku dan terus mengetuk pintu dengan sangat kuat dan merayu supaya lekas membuka pintu tersebut. Kawan aku akhirnya membuka pintu dan kelihatan sangat terkejut apabila melihat keadaan aku yang berada dalam ketakutan dan terus menutup pintu. Aku menceritakan segalanya kepada kawan rapat aku tentang apa yang berlaku. Abang kepada kawan aku yang berusia 26 tahun yang berbadan sasa terdengar segalanya. Tanpa membuang masa, dia terus keluar dari apartmen dan mencari lelaki tersebut. Tetapi dia gagal menemui apa-apa. Sehingga kini, aku tidak pasti apa yang lelaki itu mahu dan apa yang dia akan buat kepada aku sekiranya dia berjaya menangkap aku. Ini adalah sebuah kisah seram yang berlaku semasa aku baru saja pulang daripada menonton wayang di Mid Valley. Pada masa itu, aku menaiki kereta dan dengan tiba-tiba kereta aku rosak di tepi jalan. Di situ kelihatan sangat sunyi dan juga tidak menampakkan satu kereta pun yang melalui jalan ini. Jadi, aku membuat keputusan untuk berjalan menuju ke arah rumah kawan aku yang terletak 5 km dari sini. Dalam 20 minit kemudian, aku mendengar sebuah kereta datang dari arah belakang aku. Kereta itu kemudian berhenti di depan aku. Tingkap kereta itu dibuka dan aku melihat terdapat seorang lelaki di dalam kereta. Keadaan di dalam kereta sangat gelap, jadi aku tidak dapat melihat wajahnya. Aku mendengar dia bertanya sesuatu kepada aku. "Hai adik, nak tumpang ke?" Dan aku jawab, "Ya tuan." Pada masa itu, aku tidak sanggup lagi untuk berjalan sejauh ini. Aku berterima kasih kepadanya dan mula menaiki kereta. Dalam perjalanan, di dalam kereta akhirnya aku dapat melihat wajahnya. Dan kelihatan seperti sudah berusia dalam lingkungan 50 tahun. Badannya kelihatan kurus. Hampir 20 minit aku berada dalam kereta itu, kami berdua tidak bercakap banyak dan hanya berdiam diri. Setelah hampir sampai ke arah destinasi aku mula bercakap kepadanya untuk berhenti saja di sini. Dan selebihnya aku boleh berjalan sendiri. Dia tidak memberi respon. Jadi aku memberitahu sekali lagi. "Maaf pakcik, boleh tak berhenti di sini?" Dia membalas, Tak. Kamu belum bersedia." Aku balas, "Apa? Saya belum bersedia untuk apa?" "Aku cakap tak boleh." Pada masa itu, aku sudah panik dan aku tidak tahu nak buat apa. Aku cuba untuk membuka pintu, tetapi ianya sudah dikunci. Sebelum aku sempat bersedia, tiba-tiba aku melihat dia mengambil sesuatu di dalam poketnya dan menyembur ke arah muka aku. Kepala aku sangat pening. Aku menutup mata dan terus tidak sedarkan diri. Selepas itu, aku tersedar. Aku sudah berada di atas katil. Aku tidak dapat bangun kerana kepala aku sangat sakit dan mata aku kabur. Aku melihat sekeliling aku. Tempat itu kelihatan sangat buruk dan mempunyai bau yang sangat jijik. Di sebelah aku pula terdapat satu alatan kelengkapan untuk pembedahan. Pada masa itu, aku menyadari tangan kaki aku sudah diikat
dan mulut aku ditutup. Di saat aku cuba melepaskan diri, terdapat dua orang lelaki masuk ke dalam bilik. Satu adalah orang tua tadi, dan satu lagi adalah orang muda yang mungkin sebaya dengan aku. Dia berada di atas kerusi roda dan diikat sepenuhnya. Dia juga kelihatan seperti mangsa dalam keadaan ini dan cuba untuk melepaskan diri. Aku melihat dia menolak dan membawa masa orang itu ke dalam bilik. Tiba-tiba, orang tua itu keluar kembali untuk mendapatkan sesuatu. Dan inilah saat yang paling menakutkan. Dia mencapai satu alatan yang menakutkan, iaitu chainsaw. Kemudian, dia masuk balik ke dalam bilik. Aku mendengar jeritan yang sangat mengerikan. Pada masa itu, aku cuba meronta-ronta untuk melepaskan diri. Namun, aku gagal. Selepas itu, orang tua tadi keluar dari bilik dengan darah penuh di badannya. Dan aku melihat dia tersenyum puas. Pada masa itu, dia masih memegang chainsaw di tangannya. Aku masih cuba untuk melepaskan diri, tetapi aku gagal. Dia menghampiri aku dan mengatakan, "Jangan bimbang, dia akan buat dengan cepat dan tidak akan sakit." Kemudian, dia mengangkat chainsaw tadi. Aku meronta-ronta dan merasakan mungkin inilah cara tamatnya riwayat aku. Dengan tiba-tiba, aku dah tak ada cara untuk lepaskan diri. Aku rasa mungkin nyawa aku akan tamat di sini. Tiba-tiba, ada satu panggilan telefon. Telefon itu berdering dengan kuat. Secara tidak sedar, chainsaw yang dipegang oleh orang tua itu terkena salah satu tali yang tengah ikat tangan aku. Dia pergi untuk mendapatkan telefon itu dan bercakap dengan nada yang marah. Dia bercakap sambil berjalan dan masuk ke dalam bilik hadapan dan tidak menghiraukan aku. Tanpa membuang masa, aku menggunakan peluang ini untuk melepaskan diri. Aku mencapai salah satu benda yang tajam di sebelah aku dan menggunakan benda itu untuk memotong tali di tangan dan kaki aku. Selepas berjaya membuka tali dan secara perlahan-lahan aku berjalan. Untuk memastikan dia tidak dapat mendengar, aku cuba melarikan diri. Sesudah sampai sahaja di pintu hadapan, aku cuba mengintai ke arah bilik. Aku melihat terdapat beberapa tubuh badan manusia yang dipenuhi darah, dan aku yakin mereka semua sudah mati. Sebaik aku cuba melangkah keluar, tiba-tiba orang tua itu datang dari arah bilik dan cuba untuk menangkap aku. Pada masa itu, aku tak ada pilihan lain selain melawan dia balik. Aku bertumbuk dan menggunakan skill MMA aku yang aku pelajari daripada Mak Ai Tote. Selepas beberapa minit, aku berjaya menumpaskan dia. Dia jatuh dan tidak dapat bangun lagi. Namun, aku juga cedera dan tangan kiri aku patah. Aku mengambil peluang ini untuk melarikan diri daripada rumah itu. Aku masuk ke dalam hutan yang gelap itu dan berlari sekuat hati. Walaupun hutan itu gelap, aku tetap berlari dan terus berlari. Kerana apa yang penting pada masa itu adalah aku harus melarikan diri sejauh-jauhnya daripada tempat tadi. Selepas 20 minit berlari, akhirnya aku sampai ke satu tempat yang cerah. Dan aku rasa sangat lega bila aku nampak satu stesen minyak di hadapan. Aku dengan segera meminta bantuan daripada pekerja di situ dan terus menelefon polis. Polis tiba beberapa minit kemudian dan mengambil sedikit keterangan daripada aku dan terus menghantar aku ke hospital yang terdekat. Beberapa hari kemudian, aku terlihat satu berita mengenai satu penemuan sebuah rumah kecil di dalam hutan dan terdapat beberapa penangkapan orang yang disyaki terlibat dalam aktiviti penjualan organ dan dadah. Suspek utama atau ketua dalam aktiviti haram tersebut masih belum berjaya ditangkap dan masih dalam buruan polis. Aku rasa sangat bernasib baik kerana berjaya melepaskan diri di saat-saat yang paling genting di dalam hidup aku. Dan aku rasa mungkin ada hikmahnya di sebalik kejadian itu.
Walaupun orang tua jahat itu masih belum kena tangkap, tetapi aku percaya dia akan ditangkap juga suatu hari nanti. Sesudah sampai, aku berasa sedikit lega kerana di situ tidak ada orang, jadi tidak perlulah aku untuk beratur panjang. Apabila aku menghampiri mesin ATM, aku perasan terdapat seorang pakcik yang sedang berdiri tanpa memakai baju dan dia sedang berada di sebelah tiang lampu. Aku sedikit keliru dan bertanya kepada diri sendiri apa yang dia sedang buat. Kenapakah dia menundukkan kepalanya dan kenapakah dia tidak berbaju? Perlukah aku pergi tanya dia kenapa dia tidak berbaju ya? Selepas urusan aku selesai, aku mengambil duit dan meninggalkan kawasan itu secepat mungkin. Semasa aku berjalan, aku sempat menoleh ke belakang untuk melihat sekiranya pakcik itu masih berada di situ. Tetapi dia sudah tiada. Aku berasa sedikit lega dan merasakan dia sudah tinggalkan tempat ini. Aku pusing kepala, belum sempat lagi aku bersedia, pakcik itu sudah berada di hadapan aku. Dia berdiri betul-betul di hadapan aku. Jantung aku berdegup kencang. Entah kenapa aku tidak berani untuk bersuara. Hanya melihat dia, aku menjadi kaku dan berasa sangat takut. Dia berdiri dan sedang memerhatikan aku dengan pandangan yang sangat menakutkan. Aku mengambil peluang dengan selamba berlari melintasi dia. Aku berlari dengan laju dan tidak menghiraukan dia. Selepas beberapa langkah berlari, aku toleh ke belakang sekali lagi untuk memastikan sama ada dia mengekori aku atau tidak. Dia kelihatan sedang berdiri di tempat tadi dan kelihatan tidak bergerak. Aku tidak pasti apa yang dia sedang buat. Selepas itu, aku mengambil peluang untuk melarikan diri terus ke rumah. Apabila sudah sampai, aku memeriksa di luar rumah. Aku merisaukan sekiranya lelaki itu mengikut aku dari belakang. Tapi aku bersyukur kerana dia tidak berbuat demikian. Keesokan harinya, aku bangun awal pagi untuk bersenam dekat taman berhampiran dengan rumah aku. Di situ, kelihatan sangat sunyi dan tidak ramai orang. Ini mungkin kerana aku datang terlalu awal. Selepas beberapa minit aku bersenam, aku perasan terdapat seseorang yang mengikut aku dari belakang. Pada mulanya, aku merasakan dia hanyalah orang biasa yang mahu bersenam seperti aku. Jadi, aku menghiraukan dia dan meneruskan senaman. Beberapa langkah selepas itu, aku menyedari bahawa orang di belakangku tadi semakin dekat dengan aku. Dan dia mula menajah aku dari belakang, memegang aku dengan kuat. Masa tu, aku cuba menjerit dan meminta tolong, tapi dia enggan melepaskan genggaman. Aku cuba melihat ke arah belakang dan cuba melihat wajah dia. Rupa-rupanya, dia adalah orang yang sama aku jumpa semalam. Dia cuba untuk menutup mulut aku, supaya tidak menjerit dan menyuruh supaya aku diam. Aku menggigit tangannya dengan kuat dan dia menjerit kesakitan, tapi dia tidak mahu menyerah kalah. Kerana tiada pilihan, aku terpaksa melawan balik. Aku memberikan beberapa tumpukan kepada dia. Selepas itu, aku melarikan diri, tapi dia berjaya menangkap aku sekali lagi. Kali ini, dia bertindak lebih agresif dan mula menyerang aku beberapa kali. Akhirnya, aku tewas. Aku mahu bangun, tapi aku tidak terdaya lagi. Dia mula mendekati aku dengan pandangan yang sangat menjijikkan. Pada masa itu, aku sangat bernasib baik kerana terdapat seorang yang datang menyelamat. Lelaki itu dibelasah dengan sangat teruk. Dia jatuh dan tidak dapat bangun lagi. Kami menelefon polis dan selepas beberapa minit, mereka kemudian sampai ke tempat kejadian. Polis memberitahu aku bahawa lelaki itu terlibat dalam beberapa kes bunuh dan dadah. Dia adalah seorang yang sangat bahaya dan sangat dikehendaki oleh polis. Selepas itu, mereka menghantar aku ke rumah dan aku terus menelefon ibu dan ayah untuk memaklumkan tentang kejadian ini. Ibu dan ayah aku segera balik ke rumah selepas mendengar perkabaran ini. Selang beberapa hari kemudian, aku mendapat tahu bahawa lelaki itu telah dipenjarakan dan akan menerima hukuman yang sangat berat. Aku sangat gembira mendengar berita ini dan berharap tidak akan jumpa orang seperti ini lagi pada masa akan datang.